Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Ahmad bin Faisal. Hari ini saya akan membentangkan bagi pengenalan. Seperti yang kita fahami, apa-apa pelaksanaan hendaklah didahulukan dengan perancangan. Perancangan yang baik dapat melaksanakan beberapa perkara dengan mudah dalam melibatkan perancangan pelan jurutera. Memainkan peranan yang penting bagi melaksanakan sebuah binaan yang telah dirancang. Di dalam ini kami akan memperincikan tentang ciri-ciri rumah kami, jenis bilik dan ruang yang ada, keluasan secara umum bagi keseluruhan rumah dan bagi setiap bilik dan ruang yang ada, bahan yang digunakan bagi plaster bumbung pintu ke kuda bumbung. Selain itu, lukisan struktur seperti asas rasuk, lantai dan tiang juga akan kami sertakan untuk melengkapkan kertas kerja bagi projek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zainuddin. Hari ini saya akan teruskan pembentangan dengan lokasi pembinaan. Lokasi bagi lot yang kami rancang ialah di sebelah kawasan selatan Malaysia, iaitu di dalam negeri Johor. Lot bagi tapak rumah kami terletak di Mukim Kampung Bakar Batu Peling kerana suasana desanya yang tidak begitu susah. Keluasan lot tapak rumah banglo kami mempunyai keluasan di mana jalan berturak berada di barat daya lot tapak rumah kami. Dan di sisi tapak rumah kami pula ialah sebuah rumah teres yang telah pun berada di situ. Lokasi ini amat strategik untuk dijadikan sebagai tapak rumah kerana terdapat 3 buah sekolah yang berdekatan dengan tapak rumah kami. Jarak antara sekolah ini dengan tapak rumah kami ialah sekitar 500 meter. Antara sekolahnya ialah Sekolah Rendah Peling, SJK Si Pehwa dan Sekolah Menengah Kebangsaan Osman Awang. Selain itu, 500 meter dari tapak perumahan mempunyai kedai makan, kedai runcit, pusat cyber cafe dan juga dobi bagi memudahkan urusan harian. Kurang daripada 10 minit untuk sampai ke Peling Mall dan hanya 15 minit untuk sampai ke Legoland Malaysia. Manakala 100 meter barat daya dari tapak rumah kami terdapat Masjid Bakar Batu yang memudahkan untuk menunaikan solat Jumaat dan beribadah. Terdapat juga pemandangan Sungai Peling yang indah dengan kilauan lampu warna-warni sekitar tapak rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Fazul Azmi. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang ciri-ciri rumah. Ciri-ciri rumah yang telah kami bina iaitu rumah banglo setingkat berkeluasan sebanyak 14 meter darab 11 meter, mempunyai 8 bilangan pintu dan juga 14 bilangan tingkap, dilengkapi dengan 7 ruang iaitu bilik tidur sebanyak 3, dapur, ruang tamu, ruang makan, bilik air serta anjung garaj. Kita teruskan dengan ciri-ciri ruang tamu. Ruang tamu berkeluasan 6.64 meter darab 5.75 meter. Ruang tamu kami dilengkapi dengan 3 sofa, 2 pintu, 1 meja, 4 tingkap, 1 kipas siling dan juga 4 biji lampu. Seterusnya ialah bilik tidur utama. Bilik tidur utama menempatkan tuan rumah. Jadi keluasan bilik tidur utama ialah 9.5 meter darab 2.37 meter. Dilengkapi dengan 1 katil, 1 pintu, 1 meja, 2 tingkap, 1 kipas siling, 2 lampu, 1 perabot almari dan juga 1 penyaman udara. Seterusnya ialah bilik tidur untuk tetamu. Bilik tidur untuk tetamu disiapkan sebanyak 2 bilik tidur. Bilik tidur yang pertama berkeluasan 9.5 meter darab 2.37 meter. Dilengkapi dengan 1 katil, 1 pintu, 1 meja, 2 tingkap, 1 kipas, 2 lampu serta 1 perabot almari. Bilik tidur 2 berkeluasan 4.5 meter darab 2.99 meter. Dilengkapi dengan 1 katil, 1 pintu, 1 meja, 2 tingkap, 1 kipas, 2 lampu dan 1 perabot almari. Seterusnya ialah ciri-ciri dapur. Dapur berkeluasan 3.7 meter darab 9.75 meter. Dilengkapi dengan 1 sinki, 1 pintu, 1 meja makan, 3 tingkap, 1 kipas exhaust asap serta 1 kipas siling dan kabinet 1 set.
Seterusnya ialah ciri-ciri bilik air. Bilik air berkeluasan 2.99 meter darab 4.5 meter. Disiapkan dengan satu sinki, satu kolah air, satu tingkap, satu lampu dan juga satu pintu. Dan ciri-ciri rumah lain ialah anjung garaj serta ruang makan. Anjung garaj berkeluasan 5.75 meter darab 0.5 meter dan juga satu lampu. Seterusnya ialah ruang makan. Ruang makan berkeluasan 9.75 meter darab 3.07 meter dengan satu pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Hari. Hari ini saya akan membentangkan tentang struktur pembinaan bagi projek kami. Struktur pembinaan yang pertama adalah asas. Dalam projek ini, asas yang digunakan adalah asas SPED. Asas SPED ini direka bentuk pada tekanan galas 100 kN per meter kuasa 2. Asas SPED ini dibina pada kedalaman 0.7 meter dari aras tanah. Okey, jenis asas ni yang kami gunakan adalah asas SPED F1 yang bersaiz 1.2 meter panjang dan lebar dan 0.4 meter kedalamannya. Asas SPED ini mempunyai tertulang yang berdiameter 12 pada kedua-dua arah. Okey, struktur pembinaan yang kedua adalah tiang. Berdasarkan projek ini, tiang yang akan dibina diperbuat daripada bahan konkrit dan juga tertulang. Tiang ini dibina dengan mengikut aras yang ditetapkan. Okey, tiang mempunyai dua jenis iaitu C1 dan stiffener dan mempunyai dua aras dari lantai ke bumbung dan juga dari tunggul ke tiang, dari tunggul ke lantai. Untuk jenis C1 dari lantai ke bumbung mempunyai 4 tertulang yang berdiameter 10. Manakala jenis stiffener dari lantai ke bumbung mempunyai 4 tulang yang berdiameter 10. Dan untuk jenis C1 dari tunggul ke lantai mempunyai tulang yang berdiameter 12. Struktur pembinaan yang ketiga adalah rasuk. Dalam projek ini, rasuk dibina menggunakan bahan konkrit dan juga tertulang. Rasuk ini dibina di bawah bumbung dan juga di bawah papak lantai. Terdapat dua jenis rasuk pada projek ini. Yang pertama adalah ground beam, rasuk lantai, dan juga roof beam, rasuk bumbung. Untuk rasuk lantai, ground beam mempunyai saiz 250mm untuk lebar dan kedalaman. Bagi roof beam pula mempunyai 500mm untuk lebar dan kedalaman. Okey, kedua rasuk ini mempunyai tertulang yang berdiameter 12 pada kedua-dua arah. Okey, struktur pembinaan yang keempat adalah lantai. Berdasarkan projek ini, terdapat beberapa jenis lapisan untuk membina lantai, antaranya ialah lapisan asas batu pejal, lapisan konkrit, lapisan skrit dan juga lapisan kemasan. Dalam projek rumah banglo satu tingkat ini, lantai yang dibina adalah lantai bawah sahaja. Okey, struktur pembinaan yang kelima dan yang terakhir adalah bumbung. Bumbung berfungsi sebagai melindungi bangunan daripada hujan, panas dan angin, dan ia juga berfungsi sebagai beban mati. Dalam projek ini, bumbung yang digunakan adalah gabungan antara hip roof dan juga gable roof. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Afan bin Nur Rasman. Saya akan mempersembahkan mengenai bahan binaan. Yang pertama, batu bata. Batu bata yang digunakan ialah bata merah, jenis yang tahan lama, supaya jangka hayat sebuah rumah yang dibina lebih panjang dan lebih tahan untuk jangka masa yang lama. Yang kedua, kayu. Kayu beroti yang kami pilih untuk membuat rumah juga berkualiti dan harga yang berpatutan kerana asas bahagian atap memerlukan kayu yang lasak untuk menampung berat atap yang akan dipasang pada rumah. Yang ketiga, simen. Simen yang digunakan ialah jenis simen Portland dengan nisbah yang membolehkan ia cepat kering dan mencengkam dengan lebih kuat.
Selain itu, jika memilih simen yang kurang cengkaman, dikuatiri bahagian yang disimen akan mudah retak dan pecah. Yang kelima, atap. Jenis atap yang kami pilih untuk model rumah ini ialah atap gentian simen yang tidak terlalu berat dan atapnya tidak menyerap haba. Bahan yang keenam iaitu cermin tingkap. Cermin tingkap yang kami gunakan untuk model rumah ini ialah jenis yang boleh dilihat seperti biasa dari dalam atau luar rumah. Bahan yang terakhir ialah cat. Jenis cat yang kami gunakan untuk menghiasi rumah ialah cat berjenama Nippon Paint yang bermutu tinggi dan tahan lama. Kesimpulannya, lukisan kejuruteraan secara keseluruhannya adalah merupakan bahasa grafik yang digunakan untuk menghasilkan lukisan pelan yang menggambarkan dengan tepat sosok objek. Dalam proses, mereka bentuk lukis adalah merupakan alternatif yang digunakan untuk menggambarkan idea untuk merancang pelan lantai sesuatu bangunan. Untuk melaksanakan pembinaan bangunan, lukisan AutoCAD digunakan terutamanya untuk menerangkan sesuatu bentuk bangunan. Penjara autografik sangat berguna untuk mengetahui pandangan sisi, hadapan dan belakang suatu bangunan. Dalam laporan ini, pelan, pandangan sisi dan pandangan belakang untuk rumah kami telah dibuat. Dalam laporan ini juga terdapat lukisan struktur untuk merangkumi asas, tiang, rasuk dan lantai. Setiap lukisan ini diletakkan dalam ruangan lampiran. Pada akhir projek ini, kami mendapati bahawa semua yang kami pelajari sepanjang kelas sangat diperlukan untuk menyelesaikan sekaligus menyiapkan projek kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.